wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton setia Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini kembali untuk edisi hari Selasa. Hari ini 4 Julai 2023. Jadi kami harapkan anda di rumah semuanya sihat-sihat selalu, semuanya baik-baik belaka, dan adakah yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi kita ucapkan. Dan kepada mungkin yang ada sambut ulang tahun perkahwinan, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan semua. Semoga semuanya baik-baik belaka untuk anda penonton setia. InsyaAllah. Awak cakap pasal anniversary semua ni, awak punya anniversary ke? Bulan 2. Belum lagi. Okey, kami harapkan apa sahaja yang anda rancang hari ini berjalan dengan baik, dan harapnya mungkin ada perancangan nak melakukan aktiviti luar dan sebagainya, terus menjaga keselamatan diri anda. Kalau kita nak melakukan sesuatu tu, Syira, kita kena kata buat research sikit, tengok keadaan cuaca, keadaan persekitaran dan juga keupayaan untuk peserta-peserta khususnya yang mungkin nak buat aktiviti bersama tu. Sebab apa, kadang-kadang tak menentu cuaca sekarang ni. Betul, yang boleh juga memberi kesan kepada kita dari segi keselamatan lah. Betul tu Fatih. Kadang-kadang kita mungkin nak pergi bercuti, berkelah dan juga berekreasi bersama dengan keluarga. Mungkin kita cari tempat yang aman, tempat yang damai dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk ambil tahu juga, Google sikit tentang info dan juga keadaan setempat. Betul. Fatih. Faham. Nak bawa anak pergi jalan-jalan, sayangkan anak tu. Kata kalau sayang anak ni berpada-pada. Tapi tak apa. Kita nak kongsikan dahulu kompilasi TikTok ini kepada anda. Jom kita saksikan. If we just smile, if we just smile, yeah, if we just smile. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya, seia sekata cinta. Seorang anak bertanya kepada ibunya. Dia tanyakan, "Mak, apakah perkara yang menyakitkan mak selain daripada kesakitan melahirkan?" Lalu ibu menjawab, "Wahai anakku sayang, yang lebih sakit dari saat melahirkan ialah apabila dibentak, diherdik atau ditengking oleh anak yang dilahirkan daripada rahimnya sendiri." Saya boleh relate benda tu kan. Kadang-kadang kalau kita pergi macam tempat bermain kanak-kanak, macam playground, mak bapak tu yang beria. Bukan sebab apa, kadang-kadang dia nak memberi masa untuk bermain bersama dengan anak-anak. Kita faham tu. Dan itu yang kita bincangkan mengenai hari ini. Itu tandanya kita sayangkan anak. Kita nak mereka gembira. Tak ada ibu bapa di dunia ini yang tak nak anak mereka gembira. Semua nak anak mereka gembira. Semua nakkan anak mereka sempurna, baik dari segi pendidikan, didikan agama, akhlak, sasiah diri dan sebagainya. Dan untuk membentuk seseorang ataupun individu yang ada cukup lengkap sempurna itu, perlukan kasih sayang saja tidak mencukupi, tetapi juga perlukan didikan itu, Fatih. Betul lah, didikan terutamanya. Kadang-kadang ibu bapa ni cukup, kadang-kadang dia ada duit, lepas tu dia hantar anak pergi sekolah. Kadang-kadang tanggungjawab ibu bapa tu dilepaskan seluruhnya kepada pihak sekolah. Sebenarnya tak adil lah ini kan. Sebab apa, guru pun dia ada tanggungjawab mereka. Kadang-kadang saya tengok yang botol air hilang, pensel anak hilang pun salahkan cikgu. Cikgu sebenarnya banyak benda nak kena fikirkan. Inilah sebenarnya nak kita kongsikan dengan anda, bagaimana untuk kita sayang anak berpada-pada. Adakah keadaan sekarang ni yang memaksa untuk cara untuk kita mendidik anak tu mungkin lain sikit, berbeza dengan zaman kita dulu, Syira kan? Kalau dulu mak bapak jegir je tu kita dah faham dah. Cepat-cepat duduk dan diam dah. Tahu-tahu kan
bisa Tahu-tahu je ketik. dah lebam Betul sikit. awak macam tu tak? Saya macam tu juga kadang-kadang macam Itu kita dah faham lah maksudnya. Tapi anak-anak sekarang ni dia lambat sikit. Dia ingat mak dia sakit tekak. Okey, dan itu antara topik kita hari ini yang mana sayang anak berpada-pada. Kita ada 2 orang tetamu kita di studio. Satu seorang ibu dan seorang lagi pakar motivasi dan juga merupakan bapa kepada 4 orang anak. Dan sekiranya kalau anda ada sebarang komen ataupun pengalaman anda sendiri dalam mendidik ataupun berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini, kongsi-kongsikan di Facebook kami. Boleh juga singgah-singgah di TikTok dan juga di Instagram kami. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya dan mendidik lidah juga biarlah dari tulangnya. Itulah ungkapan yang tidak asing lagi dalam masyarakat apabila menyentuh isu mendidik anak-anak. Biarpun begitu, ianya ternyata membawa maksud yang berbeza mengikut cara ibu bapa itu sendiri dalam membesarkan anak mereka. Anak-anak umpama kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorak agar mereka menjadi manusia yang berguna. Walau bagaimanapun, sikap terlalu sayangkan anak dan sentiasa bersikap terlalu mempertahankan sedikit sebanyak boleh mendatangkan perkara yang negatif pada masa akan datang. Ini kerana anak-anak akan lebih rasa terkongkong dan tidak bebas dalam mempunyai kemahiran untuk membuat keputusan sendiri tanpa berasa takut pada ibu bapa. Justru itu ibu bapa haruslah membezakan antara kasih sayang atau mengungkung anak-anak dalam mendidik agar mereka lebih berdikari dan tidak terlalu bergantung kepada ibu bapa. Persoalannya, adakah perlu sebagai ibu bapa untuk menyayangi anak secara berpada-pada? Apakah ianya akan memberi kesan kepada anak-anak pada masa akan datang? Itu dia sedikit laporan daripada Tasha berkenaan dengan sayang anak berpada-pada. Kadang-kadang kita faham dilema ibu bapa ni dia berada di sama ada kita nak manjakan ataupun kita nak jadi garang sikit. Tapi kalau kita jadi garang sikit, mungkin anak tu lebih jauh. Tapi bagaimana untuk kita cari titik tengah sebenarnya untuk kita sayang anak berpada-pada, anak tu pun mendapat kata vibe pendidikan daripada ibu bapa tu sendiri. Hari ini kita nak perincikan dengan 2 tetamu kita di studio. Ya, dan tetamu kita di studio kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kiri Fatin Fiona. Ya. Assalamualaikum. Hai Fiona. Alam. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Dan juga Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi. Sihat ya Encik Zaid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Fiona 2 orang cahaya mata, Encik Zahid 4 orang cahaya mata. Ibu dan juga bapa. Betul. Kita nak mulakan dengan Encik Zahid dulu. Boleh, insyaAllah. Bercakap mengenai anak-anak ni memang tak habis cerita ni kan. Sebab apa kita ibu bapa ni kadang-kadang kita mencuba untuk mencari jalan yang terbaik untuk mereka. Sebab apa kita cuba ni, okey tak boleh kita cuba cara lain. Ini semua untuk mendidik anak-anak. Tapi bagaimana untuk kita memastikan sayang anak berpada-pada tu menurut konsepnya bagaimana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Betul, ini tanyalah mana parents pun susah nak jawab dengan jawapan yang tepat. Sebab dia banyak perubahan berlaku. Pertama, perubahan zaman tu sendiri. Di zaman sekarang ni, cabaran dia berbeza dengan zaman mak ayah kita. Jadi cara lama tu mungkin kena adapt sikit untuk guna untuk hari ni. Dan pada masa yang sama, anak-anak pun dia membesar. Dan bila dia membesar, karakter dia pun berbeza, emosi dia pun bertambah. Jadi sayang anak berpada-pada ni dia satu benda yang bergerak lah. Dia tak boleh konstan duduk satu tempat je. Kalau saya suka guna konsep macam ni. Dalam kehidupan kita ni, semua benda dia ada 2 ekstrim. Kalau kasih sayang ni pun dia sebelah ni bebas. Sebebas-bebasnya dia tunjuk kasih sayang macam tak ada undang-undang, tak ada rules. Kau boleh buat apa saja. Dan maknanya mak ayah tu kononnya sayang pada anak dia, tak ada konsekuens. Yang sebelah satu lagi pula semua tak boleh. Semuanya ekstrim. Ni tak boleh, ni kena ikut ni. Kalau salah kena marah sebab dia sayang dengan cara yang ketat gitu. Menghalang. Jadi betul lah yang berpada-pada ni kita nak letak kat mana. Kalau secara ringkasnya saya boleh sebagai mukadimah ni, kita kena letak kasih sayang ni dia pun boleh disalahgunakan, di salah tempat. Berkasih sayang di salah tempat. Saya banyak kerana saya tulis artikel pasal ni kan, buat talk ada bila kita macam kita kunci kita lah, kunci rumah kita letak salah tempat,
kalut kita kan. Betul. Cari mana Dah kunci berpeluh aku. nak Dah cari. berpeluh cari. Rugi masa, rugi tenaga, rugi stres dan sebagainya. Sama juga. Kasih sayang ni kalau kita letak di salah tempat akan ada akibat dia. Akibat dia itulah anak mungkin jadi tak accountable kan. Macam dia sebut tadi, tak bertanggungjawab, tak berdikari. Pada masa yang sama kalau terlalu strict sangat pun anak dia jadi macam takut nak cuba. Dia mungkin boleh buat sendiri semua tapi semua nak tunggu approval daripada ibu bapa pun tak bagus juga. Jadi itulah saya cuba bincang kat mana lah. Okey, cari titik tengah. Kejap lagi kita akan kongsikan titik tengahnya. Ya, dan saya kira anak-anak seperti manusia biasa juga. Anak-anak juga punya karakter yang berbeza, punya sifat yang berbeza. Ada mungkin abang lebih sensitif jika dibandingkan dengan adik. Mungkin adik perlukan sedikit ketegasan untuk kita mendidik dan sebagainya. Fiona mungkin ada sesuatu untuk dikongsikan. Nangis dulu dah boleh tak? Pening kan? Fiona dua-dua perempuan tetapi perangai jauh beza yang amat-amat. Okey, siapa ikut mak? Masing-masing ada sedikit ikut mak, yang baik ikut mak. Okey. So yang anak yang first, anak yang sulung ni dia sensitif, dia teramatlah sensitif. Sikit-sikit nangis kan, sikit-sikit macam akan complain, meme like this, meme like that. Yang adik pula macam perangai macam monyet, tak baik cakap anak sendiri monyet. Cuma dia macam aktif sikit lah. Dia diganas sikit, lasak sikit compare to akak dia. So nak handle dua-dua ni memang berbeza cara dia. Yes. Tapi macam untuk adik dengan kakak rapat atau tidak? Sejujurnya tengok mood. Tengok kadang-kadang macam sekarang ni umur dah macam yang akak dah umur 8 tahun, adik 3 tahun. Okey, 5 tahun. Jadi macam sekarang ni masing-masing dah minat lagu sama. Bila dengar lagu sama-sama semua tu, main benda yang sama-sama yang sama suka tu, rapatlah. Tapi bila tak rapat tu adalah masa gaduh. Tom and Jerry lah. Tom and Jerry, tikus dengan apa tu, kucing kan. Gaduh sampai macam pukul-pukul pun ada. Okey, itu sebenarnya warna-warni dalam adik-beradik kan, yang mana kalau Fiona ceritanya dua orang mungkin dia boleh jadikan kawan untuk adik-beradik. Kita masing-masing satu ada dan satu. Jadinya kalau satu-satu ni dia tak ada kawan bermain. Jadi ibu bapa lah sebenarnya tempat untuk menjadi kawan bagi anak kita kan. Tapi bagaimana pula kalau kita melihat kepada mereka ini? Yalah, kalau kita cakap kalau terlalu garang mungkin anak tu akan rasa takut dengan kita. Dia nak buat sesuatu, dia akan takut nak bagi tahu, takut nak kongsi. Sedangkan ibu bapa ni kena menjadi pendengar kepada anak-anak. Walau buruk baik, ibu bapa orang pertama yang patutnya tahu dulu. Cik Zaid. Betul, setuju. Saya selalu sebut juga benda ni, kalau ibu bapa garang sangat, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit marah, anak-anak dia jadi takut. Dan kesan dia bila dia takut, dia takut nak mengaku salah. Katalah sebab manusia buat salah. Katalah tumpah air ke, conteng dinding ke apa ke, dia tahu dah ini habislah kena dengan mak ayah ke, nanti tak kira lah mak ke ayah ke yang garang sangat. Jadi dia tak akan berani mengaku. Bila dia tak berani mengaku, dia akan lead kepada anak tu cari alasan. Paling teruk dia start berbohong. Dia start menipu. Lepas tu kadang-kadang dia fitnah. Kenapa macam boleh relate? Fikir anak sendiri tu. Siapa yang jadi suspek tu? Okey, macam ni. Okey. Conteng dinding, tumpah air, dua-dua memang terjadilah. Dulu akak conteng dinding. Lepas tu Fiona marah lah. Ni kenapa conteng dinding ni? Buku banyak nak conteng dinding juga kan. Lepas tu Fiona punish. Kalau benda-benda macam tu Fiona akan punish lah. Takkan macam biarkan je, suruh bagi kain, suruh dia lap sendiri. Nangis, tak kisah. Nangis, tetap lap, suruh lap juga. Kalau punishment macam tu okey saya rasa. Tapi dia akan buat lah. Tapi dia ada tuduh adik dia tu. Ni adik buat. Tak ada. Tapi adik akan tuduh akak. Macam mana tu? Sebab kebolehan kakak tu mungkin bahaya macam tu. Sebab dia jadi skill. Benda tu kalau sekali dia terlepas, dia rasa boleh ni. Skill menyalahkan. Dia boleh jadi satu kemahiran pula. Kemahiran yang tak bagus lah. Tapi betul juga apa yang Fiona adakan, kata punishment tu sebenarnya untuk mendidik disiplin bagi mereka kan. Walaupun mereka dah conteng, tak apa, it's a learning process lah maksudnya. Okey, kita ada juga komen-komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh kita nak bacakan beberapa. Kalau boleh kita bacakan satu dulu daripada Farhan. Katanya, saya salah seorang mangsa anak ibu bapa sayang sangat pada anaknya. Saya kurang suka ibu bapa bersikap begitu sebab ia seksakan hidup saya. Sehingga saya nak berseronok pun tak dapat. Contoh, saya nak pergi berseronok di Sungai Lagoon, ibu bapa saya tak bagi. Tapi bila saya ajak mereka tak nak dan malas, bosan duduk dalam rumah. Ini antara pengalaman yang dikongsikan oleh Farhan sendiri. Kalau kita bercakap mengenai didikan ini, mungkin ada ibu bapa yang mereka merasakan mereka overprotective sehingga tak beri peluang dan juga ruang untuk anak itu berdikari. Dan juga untuk anak-anak ini mungkin akan membesar
Tak boleh terima teguran satu, memberontak satu, tak reti buat apa-apa pun satu. Sebenarnya dalam masyarakat kita ada di antara kita fikir anak-anak ni kecil, masih kecil sangat. Biarlah mereka. Biarlah mereka nak buat apa saja, bukannya faham pun budak-budak. Macam Fiona sendiri dan juga Encik Zaid, sebenarnya seawal umur berapa boleh kita tegur mereka ni? Dan juga punishment yang macam Fiona buat. Macam Fiona sebagai ibu lah, Fiona rasa seawal mungkin, walaupun tak reti nak bercakap ke apa kan, body language semua tu you can actually start. Macam seawal, macam yang 3 tahun pun Fiona dah start punishment dah. Kalau buat salah, it's okay buat salah. Fiona selalu bagi tahu, it's okay tumpah air, it's okay. Take the kain and lap. Senang je, tak payah nak marah kan. Tapi punishment memang tetap kena ada lah kalau benda-benda yang lebih teruk. Sekadar macam tumpah air ke, conteng dinding ke, koyak buku tu bolehlah tutup mata sikit. Yes. Tapi naik jugalah darah mak Naik sikit lah. Okey, macam Cik Zaid macam mana? Okey, sama juga. Saya kalau ikut je sebenarnya 2 tahun ke atas dah boleh dah. 2 tahun tu sebab kalau 2 tahun ke bawah tu mereka tengah membesar, mereka belum boleh nak bezakan lah buruk dengan baik, tengah eksperimen. Tapi 2 tahun ke atas tu mereka dah boleh dibentuk. Ikut kajian sains pun macam tu. 2 tahun ke atas tu dah perlu didisiplinkan lah. Macam Fiona buat tu baguslah. Maknanya bukan menghukum sebenarnya, tapi kita bagi dia tanggungjawab. Consequence, action and consequence. Ada buat macam ni, kena macam ni. Kita tak marah pun, sambil senyum je. Sapu, sila sapu lah, sapu tumpahkan, sila sapu. Maknanya bagus benda tu. Anak pun dia tahu, kalau buat silap cepat-cepat. Dia tahu mak ayah adil. Tegas tapi adil. Itu penting tu. Tegas, buat salah kena tapi adil. Maknanya tak adalah nak ikut mood kita, nak hukum dia. Katalah masa tu kita tengah stres, anak tumpah air, kita lepaskan stres dekat dia. That's not adil. Itu bukan adil. Betul. Jadi bagus macam tu. Dan kalau saya sendiri pun, saya lebihkan, saya tengok macam ni. Objektif kita jadi ibu bapa sebenarnya apa? Tugas amanah diberi kepada kita untuk membina sumber manusia yang berguna masa depan. Betul. Kita letak jauh lah, kita berpandangan jauh. Anak kita ni alam pekerjaan nanti, dia macam mana karakter dia? Dia boleh bawa diri. Dia boleh bawa diri, bertanggungjawab. Kalau kita tengok, kalau kita bos, kita nak pekerja yang macam ni kan, nak orang yang macam ni, independent, critical thinking apa semua ni. Dan kita kena sedar latihan tu bukan masa bekerja. Dia bermula masa T-20. Betul. Maknanya masa kerja tu T, 20 tahun sebelum tu dah kena latih dah. Macam dibuat yang kita bincang ni lah. Buat salah ada akibat dia. Dan kalau buat silap, perbetulkan keadaan, melatih anak-anak tu. Dan cara melatih tu dia kena betul lah. Janganlah tak sesuai dengan umur dia kan. Kita kena agak-agak lah. Maksudnya kalau kita tengok dari segi perspektif parenting, umur sekolah rendah tu dia lebih kepada kita tak boleh marah sangat dari segi emosi dia, sebab dia tak ada tempat bergantung. Mungkin reverse psychology. Reverse psychology. Kalau dia dah besar sikit, bagilah kebebasan macam Farhan tadi. Sedih pula saya dengar. Tak boleh keluar rumah kan. Kalau saya jadi ibu bapa, saya bagi je. Saya pernah anak-anak saya nak pergi camping contohnya, nak ikut kawan, excited. Bayangkan kalau saya dengan isteri saya, Puan Ros, tak boleh. Rosak emosi dia. Kalau saya ikut senyap-senyap dari jauh. Spy, macam spy. Lepas tu minta maaf kemudian. Okey, ni bukan rahsia ni. Tapi itulah sebenarnya saya setuju. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak mendidik anak ni bukan sebab kita nak dia jadi yang terbaik. Tetapi dia boleh bawa diri bila kita dah tak ada nanti. Ataupun dia tidaklah, orang kata orang tak selesa dengan dia. Balik-balik orang kata, itu mak bapak dia tak ajarlah tu. Mak bapak juga salah. Dan sebelum kita teruskan perbincangan kita di studio, kita nak dengar juga apa kata orang ramai di luar sana. Jom kita dengar. Pada pendapat makcik sendirilah ya. Bersederhana je lah. Kontrol sangat pun anak-anak tak dapat kebebasan untuk berdikari. Kalau kita bagi kebebasan sangat pun tak boleh juga. Kena kontrol juga. Jadi pada makcik sendirilah, apa-apa pun bersederhana dalam segala-galanya. Tak boleh terlalu kontrol, tak boleh terlalu bebas. Bila terlalu kongkong, anak tu nanti dia jadi memerontak. So it's not suitable kalau kita terlalu kontrol sangat dia orang ni, sebab dia orang tengah develop. Kalau kata dia orang nak, let them be kan, and then biar dia jatuh dia orang bangun sendiri. That's how kita dulu pun kita belajar macam tu kan. So it's the same thing, kita patut treat anak kita macam tu lah. Terlampau kontrol tak boleh lah macam tu, sebab kita pun daripada kecil pun memang parent mesti kontrol, tapi berpada-pada lah. Ada setempat dia akan lepaskan, ada setempat kita kena kontrol lah. Memanglah kita sayang anak, tapi berpada-pada jugalah.
over taklah rasanya, tak perlulah over sebab zaman sekarang saya rasa anak lagi moden, lagi terlalu ni lah, so tak boleh nak terlampau kita kontrol sangatlah. Sebab kita tahu dunia zaman sekarang berubah. So kita kena ikut rentak diorang sebenarnya. Macam saya lah sebab ada anak perempuan kan. So yes, tapi but not too protective. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu protective, diorang akan berjauhan dengan kita. Sebab diorang akan macam asyik kena kongkong je, semua ni tak boleh, itu tak boleh kan. So diorang sendiri akan berjauh dengan kita. Ada bagus, ada tak bagusnya. Kalau kita kontrol supaya anak tu tak terlalu terbapas sangat. Kalau kita tak kontrol pun itulah. Takut kalau kita kontrol dia tak boleh berdikari, tak boleh nak buat keputusan, semua dikontrol oleh ibu bapa. Kita nak biar anak kita tu boleh buat keputusan sendiri dengan bijak dan tak terlalu macam ikut kata ibu bapa. Mungkin rata-rata bersetuju juga dengan pandangan orang ramai berkenaan dengan didik anak berpada-pada. Dan kita nak raikan penonton kita, Atifah Nadia Abdullah. Terima kasih banyak-banyak atas komen anda. Sayang anak berpada-pada ni, betul. Saya pun sayang anak saya. Saya memang jenis langsung tak pukul anak, tapi anak saya memang cakap saya garang. Saya layan anak macam kawan, tapi dalam masa yang sama, tak merajakan anak langsung. Diorang buat salah, diorang kena. Cuma kena tu cuma kena tu taklah pukul, lebih kepada macam denda. Ini macam mungkin lebih kurang Fiona jugalah kan. Dan kita bercakap mengenai ibu bapa ini juga, sebenarnya kita bercakap mengenai kerjasama antara suami isteri selaku ibu dan juga bapa. Ada di sesetengah situasi yang mana anak minta kebenaran daripada ibu, mungkin tak dapat kerana ibunya lebih tegas. Pergi dekat bapa, dapat pula. Jadi kata orang, didikan tu dah jadi macam sesuatu yang anak mungkin boleh pandang remeh. Ibu tak bagi, ayah boleh bagi. Ayah boleh macam je. Fiona sendiri, macam mana agaknya untuk capai titik tengah antara Fiona dan juga suami untuk didik anak? Rasanya yang ni kena buat topik lain sebab yang panjang lebar antara suami dengan isteri. You kena ada cakap sepakatlah bila cakap dengan suami lah. Okey, bila anak macam ni sepatutnya you macam mana. So next time tahu apa nak buat. Sebenarnya Fiona bila kat rumah, anak contohnya nak phone, minta dekat ayah, daddy nak iPad ke, nak phone ke dan sebagainya. Daddy akan pandang dekat mak. Ask mami. Senang, ask mami. Kadang-kadang macam Fiona nak bagi authority dekat suami, kan, dekat the father, kan. Fiona akan cakap dekat anak, ask daddy. Ask daddy. Daddy say what? Daddy say okay, macam tu. Okey, maksudnya balance lah. Kena balance. Tapi macam Fiona, perkahwinan yang campur juga. Dari segi budayanya macam mana? Mungkin kepercayaan ataupun belah suami lain, belah Fiona lain. Mungkin boleh kongsikan juga. Sebenarnya tadi sebelum kita start dah cakap dah dengan Cik Zaid. Borak-borak sekejap kan. Untuk Fiona. So, Fiona Cina, suami Fiona Melayu. So memang budaya yang sangat berbeza. Dekat rumah Fiona menitik beratkan disiplin. Disiplin memang disiplin. No phone, no semua tu. Tapi dekat rumah mertua Fiona, kebebasan sepenuhnya. Everything you want. Macam tu kan. So memang susahlah. Faham. Titik tengah tu memang kadang-kadang susah. Jadi macam mana cakap macam Fiona cuba sedaya upaya bila sebab hari biasa mereka tak ada dengan Fiona. Hari hujung minggu saja mereka ada dengan Fiona. So jadi hujung minggu itulah Fiona guna masa yang sepenuhnya untuk bonding dengan mereka sebab bila macam tadi Encik Zaid cakap terlalu banyak sangat disiplin tak boleh juga. Tak ada bonding dengan mereka. So dekat rumah lah Fiona cuba untuk macam tanya macam mana, apa buat dengan you, homework macam mana, how do you feel dan sebagainya. Benda-benda macam tu. Bila dekat rumah mertua, kebebasan ada, biar. Nak buat semua biar, nak swim tengah panas boleh. Tapi lepas tu explain dekat dia. Explain dekat father-in-law dengan mother-in-law kan, mak dengan abah cakap, okey sebab panas ni, tu yang Fiona tak nak ni semua nanti demam. Okey, menarik juga apa yang Fiona kongsi sebab apa? Okey, ini memang senario yang berlaku masyarakat kita. Yang mana kadang-kadang anak ni dihantar kepada rumah ibu bapa kita untuk menjaga. Mak bapak dah kalah. Nenek akan cakap macam tak apalah. Nak cakap apa lagi? Manjakan cucu. Jadinya bila balik rumah, bila peraturan di rumah tu nanti anak akan cakap dekat rumah nenek boleh. Jadi apa peranan ibu bapa tu untuk memahamkan anak tu, Cik Zaid? Betul. Lepas sekali cakap pinggang. Betul. Boleh gaduh ni topik ni. Excuse me. Sebenarnya klasik kes lah di mana anak-anak kita zaman moden dia akan merasai beberapa situasi berbeza lah. Macam tadi contoh kan. In fact kalau dia pergi sekolah pun suasana lain pula. Rumah
nenek, datuk, biasa rumah datuk nenek ni heaven lah for them kan. Oh bebas semua boleh kan, datuk nenek zaman moden pun manjakan anak-anak kan. Sebenarnya okey sebab dia macam mana pun dia balik kepada ibu dan ayah juga yang jadi anchor. Kalau ibu dan ayah letak asas yang kuat, bolehlah mereka pergi sekejap-sekejap. Pengaruh ibu ayah lagi kuat daripada pengaruh datuk nenek sebenarnya. Tapi paling baiklah sebenarnya adakan perbincangan. Kalau rasa tak puas hati ke apa kan, mungkin masa kejadian tu berlaku tak bolehlah tegur terus, takut. First thing kalau tegur sama suami isteri pun, kalau boleh jangan depan anak lah. Katalah saya tak setuju dengan isteri saya, cara dia buat, kalau saya tegur direct, dia akan undermine authority. Okey, faham. Isteri sama juga isteri saya pun kalau dia tak suka, tahanlah sekejap. Mungkin one to one, berlakonlah kejap. Maksud dia anak dia tak confuse. Kalau kita gaduh depan anak, dia hantar signal yang salah. Okey, balik pada dia tadi. Kalau kes macam tu, dia balik rumah tu penting. Mak dengan ayah tu dipanggil quality time. Sebab walaupun tak banyak masa, macam Fiona dengan husband dia 2 hari je kan. Tapi jadikan 2 hari tu kesan dia macam 2 bulan. Maknanya very positive interaksi positif, tak ada macam kita nak ikut mood aja kan. Kalau kita penat macam mana pun, kita demi anak-anak kita positifkanlah diri kita supaya anak-anak pengalaman mereka dengan kita tu dia jadi kenangan indah. Dia ingat-ingat macam kita dengan mak ayah kita kan. Kalau saya dengan mak ayah saya pun dah tak ada, tapi saya masih ingat masa interaction dengan, tak banyak pun, kejap je, tapi sekejap tu rasa sangat wow, kesan dia seumur hidup. Kita nak buat macam tu. Kenangan manis. Okey, baik. Gitulah. Sebelum kita ke soalan seterusnya untuk Encik Syed, ada satu kata orang komen daripada rakan kita, Zinat Man katanya, nak lepaskan anak-anak beriadah tapi saya risau berlaku sesuatu yang tak diingini dan saya fobia dan juga cepat risau. Ini yang kita katakan betul, kita sayangkan anak-anak, mungkin tak semua perkara kita boleh lepaskan mereka. Persoalannya Encik Syed, sejauh mana ataupun berapa peratus kepercayaan boleh kita beri kepada mereka untuk berdikari, untuk buat keputusan sendiri dan sebagainya? Okey. Saya setuju soalan tu. Banyak sangat saya terima soalan macam mana saya nak anak saya keluar. Tapi dia lah dengan kes-kes macam-macam sekarang kan. Biasanya kes jenayah, culik, panas, kawan yang pengaruh negatif. Okey, pendapat saya macam ni. Pendapat saya anak-anak perlu bergaul. Sebab kemahiran bergaul tu, social skill tu, satu benda yang dia sangat perlu di masa hadapan. Kalau kita terlalu kongkong, dia hilang peluang. Dan peluang untuk dia dapat tu tak banyak. Window dia sekejap je. Berapa tahun je? 3-5 tahun mungkin, sementara dia sekolah rendah. Dan kadang-kadang mereka terlalu dibebankan dengan kerja sekolah, banyak sangat tuition, sampai nak main kat luar pun tak boleh. Kalau saya, filosofi saya, main kanak-kanak adalah pembelajaran paling terbaik. Albert Einstein pun cakap, child play is more complicated than physics, dia kata. Maknanya masa kanak-kanak bermain tu, dia belajar pembelajaran lebih hebat dari kita belajar fizik. Bayangkan Einstein cakap macam tu. Saya pun okey, setuju. Sebab saya tengok bila anak-anak bermain dengan kawan-kawan, dia belajar banyak benda. Dia belajar emotional skill. Kan ada jenis macam jenis kawan kan, jenis suka usik kan. Dia belajar kat situ, dia belajar. Ada jenis kawan yang kita kena ambil hati dia, macam-macam. So skill tu tak ada kat rumah. Jadi yang Puan Ziad sebut itu sebagai ujian untuk kita. Kalau kita nampak kepentingan bermain ni kepada anak kita kat usaha. Macam saya dulu dengan isteri saya, memang kami sepakat pukul 5 petang keluar rumah. Kalau anak saya tak keluar, saya halau mereka keluar. Galakkan kita keluar. Halau keluar. Sebab saya kata, kalau tak keluar rugi ni, this 1 hour ni, this free lessons of life. Betul. Bila kita fikir macam tu, kita akan usaha. Jadi saya kadang-kadang banyak cara. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Kalau rasa takut, anak-anak diculik dan sebagainya, kita take turn lah. Gila-gila dengan ibu bapa lain kan. Okey, hari ni jaga. Kalau sekarang kawasan perumahan banyak yang dah berpagar kan. Kita pantau lah how safe is our area kan.
kita tengoklah kawan-kawan macam mana. So jangan jadikan benda-benda ni sebagai alasan. Betul. Panas ke apa ke, panas pun tak apalah. Biar dia belajar. Biar dia kental sikit Sebab kan. saya rasa memang sangat-sangat hak mereka pun untuk mereka main. Macam kita dulu main tepi longkang, main ni kita tak fikir pun panas ke apa. Memang gelap lah. Tapi seronok tu sampai sekarang. Betul. Kadang-kadang anak main tepi longkang kita risau, sakit lah apa pula. Kadang kita tu overprotective lah. Overthinking juga. Biar je. Dia nak sakit pun dia jadi imun. Betul. Kan? Kalau tak pernah sakit kan nanti mudah pula. Dah besar nanti dah tak ada immunity tu kan. Lebih kurang gitu. Itu pembelajarannya. Okey, untuk Fiona juga macam sekarang ni kita juga ada beberapa kejadian yang berlaku. Salah anak memang terbukti, kadang-kadang jiran cakap ke ataupun anak tu tindakannya mencuri dan sebagainya. Tetapi si ibu ni tetap mempertahankan anak tu, anak dia tak buat, anak dia yang orang kata salah faham dan sebagainya. Bagaimana untuk kita nak berikan penjelasan kepada mereka untuk ada keadilan dalam masyarakat tu? Okey, bagi Fiona memang salah kalau sebagai ibu bapa first thing first straight away protect anak, cakap macam anak saya tak buat, anak saya tak macam ni. Apa-apa pun ibu bapa paling kenal lah anak-anak sendiri, tahu anak sendiri macam mana. Mungkin macam dari kecil ajar anak apa perkara yang betul, perkara yang tak betul, dan kalau buat salah jangan takut mengaku salah. Itu adalah antara penting-penting yang kita boleh didik sejak kecil sehinggalah besar supaya tak jadi benda-benda macam tu. Betul, setuju. Baik, saya kira banyak sebenarnya pengalaman yang kita dah dengar daripada Fiona dan juga banyak juga tips-tips yang berguna kita dengar daripada Encik Zahid. Dan untuk terakhirnya Encik Zahid, mungkin ada sedikit tips ataupun kata-kata nasihat kepada ibu bapa di luar sana dalam mendidik anak-anak ini. Pandangan saya topik ini sangat-sangat penting sebab ini dia boleh mencorakkan anak kita di masa hadapan. Jadi kepada ibu bapa semua, kita check baliklah diri. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat yang betul, tapi kadang-kadang memang manusia ni suka banyak buat silap. Check balik, tengok macam mana kita, macam yang disebut tadi, katalah kadang-kadang ada orang report, cikgu report anak kita perangai macam ni, janganlah terlalu defensif. Terima keadaan dan check diri kita balik. Yang kedua, kita kena ingat bahawa kalau kita letak kasih sayang di tempat salah, sama ada tak bagi langsung, bagi bebas ataupun terlalu mengongkong, ada kesan dia. Dan kesan itulah yang kita kena peka sebab nanti anak kita membesar, dia akan menyusahkan orang lain pula. Dan memang betul, kadang semuanya bermula di rumah bagi saya. Jadi kita balancekanlah. Dan sebagai dalam kehidupan kita ni, orang yang bijak, orang yang hebat, dia pandai balance. Dia pandai bertindak ikut situasi. Macam Fiona buat tadi, anak buat salah, betulkan. Anak buat silap, ada hukuman dia. Tapi untuk jadi sebagai conclusion lah, kita kena jadi tegas tapi adil. Maksud dia, kita bina sempadan tu betul-betul. Ini boleh pergi, ini tak boleh pergi. Kalau nak pergi, buat setakat ni, okey. Boleh bagi kebebasan dalam sempadan tu. Lebih pada tu, ada akibat dia. Dan insyaAllah anak-anak akan membesar jadi orang yang bertanggungjawab lah. Orang yang kental, orang yang tak mudah mengalah. Dan menjadi rakyat yang berguna kepada negara masa depan. InsyaAllah. Amin. Itu yang kita nak sebenarnya. Yang mana mereka ada orang kata kebijaksanaan menguruskan diri mereka sendiri pada masa hadapan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zahid dan juga Fiona atas perkongsian hari ini. Kita harapkan ada sedikit sebanyak membuka juga mata. Ada salah silap kita kan dalam mendidik anak-anak ni. Mungkin hari ini kita belajar sesuatu yang baru kan. Betul, Fatin. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita ada persembahan dari Kucai Mak. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Duduk di sini mengingat kembali kamu yang pernah ada dalam hatiku. Sesalku dulu tak bisa memiliki. Ku berjuang tapi kau tak berupaya. Mengapa kau lebih menjaga hatinya daripada hatiku di sini? Ku berikan semuanya tanpa ada rasa ragu. Aku sepenuhnya
setengah hati. Sungguh aku menyesali salah hati mencintai. Aku bisa apa, tapi kamu bisa pergi dengannya. Sesalku dulu tak bisa memiliki. Ku berjuang tapi kau tak berupaya. Ku berikan semuanya tanpa ada rasa ragu. Aku sepenuh hati, kamu setengah hati. Sungguh aku menyesali salah hati mencintai. Aku bisa apa, tapi kamu bisa pergi dengannya. Ku berikan semuanya tanpa ada rasa ragu. Aku sepenuh hati, kamu setengah hati. Sungguh aku menyesali salah hati mencintai. Aku bisa apa, tapi kamu bisa pergi dengannya. Aku bisa apa, tapi kamu bisa pergi dengannya. Terima kasih. Itu dia dendangan lagu yang lunak daripada Kucai Mas. Apa khabar? Terima kasih. Baik. Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Kucai Mas, saya nak tanyalah, nama sebenar apa sebenarnya? Nama saya Amirul Syairi. Sedap nama. Kenapa Kucai Mas? Soalan cepu-cepu. Panjang cerita dia. Pendek kan? Pendek kan? Dapat dari sekolah lah. Okey. Panggilan dari sekolah lah ni senang cerita. Terus menjadi stage name-nya. Betul. Okey. Dan berbicara mengenai salah hati ini pengalaman sendiri ke? Sebab kita melihat kepada feel yang diberikan dalam lagu ni. Bagaimana? Sampailah orang kata. Sampai ke? Sampai. Saya rasa saya dah lupakan kenangan itu. Okey, tak apa. Happy sekarang. Kita move on sekarang. Bagaimana lagunya, komposernya siapa? Mungkin boleh ceritakan. Okey, komposer dan lirik daripada Indonesia, David dan Dewangga. So, saya menyanyikan saja lagu ini. Okey, bagaimana masa dia melamar awak untuk nyanyikan lagu? Perasaan kongsikan sikit. Perasaan saya agak sebab tekanan kan, sebab daripada Indonesia. So kita nak bawakan lagu Indonesia tu sebenarnya susah. Sebab selalu lagu Melayu saja kan. So bila bawakan lagu Indonesia ni agak cabaran untuk saya lah. Dan Okey, antara cabarannya? Cabaran dia feel lah. Lagu ni dia tak perlu high note apa, cuma bagi feel saja. Lagu ni dah sebulan rilis betul? Setakat ni macam mana penerimaan peminat-peminat di luar sana? Setakat ni alhamdulillah okey. Kita masih lagi dalam promo. Dan kita akan ke seterusnya lagi lah. Okey. Dan kita tengok pada music video. Saya ingat Uyaina Arsyad tadi. Itulah dari jauh kami tinjau dia lebih kurang. Tak main-main je. Okey, idea asalnya untuk music video ni. Mungkin Kucai Mas punya idea ke bagaimana? Ada sedikit idea saya. Cuma yang seluar senteng ni bukan idea saya. Itu bukan awak lah. Bukan idea saya. Bukan baik tak nampak. Cuma dia punya jalan cerita sedikit saya bagi sikit. Okey, baik. Kalau kita lihat Kucai Mas lebih kepada genre-genre yang slow. Yang sedih macam sendu macam tu. Kenapa sedangkan anak-anak muda zaman sekarang dan juga artis-artis muda yang baru-baru lebih kepada muzik yang lebih catchy, ada dance challenge dan sebagainya. Kenapa masih lagi genre sebegini? Strategi ke apa ni untuk dalam industri? Betul, saya sedang menyiapkan album sebenarnya, album yang galau tapi ada juga sebelum ni saya ada juga lagu band dengan band saya. So bila solo ni saya more to slow, relax.
mencuburkan untuk satu cabaran lain lah. Okey, dan selepas ini apa pula perancangannya? Berlakon ke, pengacara ke, nak cuba sesuatu? Awak muda lagi. Saya dah selesai satu travelog dan akan rilis nanti. Dan drama pun akan on the way. Jadi kita follow the flow lah. Okey, Coach Mas umur berapa ni? 25. Umur 25 tahun. Awak ni jujur kat situ. Awak umur 25 tahun, muda sangat-sangat lagi. Boleh tanya berapa? Tak boleh, kita orang rahsia. Nanti kita PM. Okay. Dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang, bagaimana awak melihat kedudukan awak dalam industri ni? Saya rasa saya lebih ke depan dari segi music band, sebab saya nak pertengahkan music band saya yang lain daripada lain sedikit di Malaysia. So insyaAllah kita follow the flow. InsyaAllah. Dan ada lagu-lagu terbaru untuk akan datang? Ada, sudah siap. Perancangan? Ada. Bila nak release tu? Ikutlah. Nantikan. Nantikan. Okey, mungkin ada ucapan untuk peminat Coach Mas sendiri untuk mereka dengarkan karya terbaru ini. Okey, kepada pendengar, penonton di luar sana, jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya Salah Hati dan lagu-lagu saya seterusnya. Okey. Okey, baik. Dan untuk mereka ikuti perkembangan terkini, Instagramnya, YouTube ke ataupun Facebook dan sebagainya? Okey, boleh follow Instagram saya, Kuchai Mas. YouTube saya pun Kuchai Mas TV. Semuanya TikTok ke apa ke aplikasi lain, semuanya Kuchai Mas. Okey, aktif di TikTok? Aktif. Alhamdulillah. TikTokers. Okey, baik, terima kasih Coach Mas. Kita harap banyak lagi menghasilkan karya-karya hebat. Amin, insyaAllah. Untuk pendengar, kalau kita dah dengar lagu sendu-sendu, mungkin selepas ini lagu yang catchy pula. Kita nantikan. Ada ke? Ada kejutan ke? Sudah siap. Sudah siap. Ada. Okey, baik, kita nantikan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak kongsikan sesuatu. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Tadi saya cakap ada sesuatu yang nak saya kongsikan. Ini dia komen-komen daripada anda. Terima kasih banyak-banyak. Ini daripada Haryati Haji Saad berkenaan dengan topik kita hari ini. Menarik topik hari ini, saya kini berusia 47 tahun. Ya, waktu kanak-kanak saya sangat dilindungi oleh parents. Tak boleh keluar main, tak boleh keluar dengan kawan-kawan. Kalau nak ke mana-mana, hanya akan dihantar oleh ayah. Kalau markah exam tak capai KPI, parents tak layan. Waktu remaja, tak boleh pergi ke mana-mana tanpa mereka. Tak bebas untuk pilih bidang di universiti. Tapi kini saya mengerti kenapa dan mengapa. Saya kini ada anak umur 3 tahun. InsyaAllah, mana yang boleh adapt dari arwah parents, kita ikut sesuai dengan keadaan. Saya setuju sangat. Kadang-kadang bukan kita memberi sepenuhnya kebebasan kepada anak-anak, tetapi sedikit peluang untuk mereka mengaturkan apa yang mereka nak lakukan, apa yang mereka nak, apa yang mereka nak makan. Kadang-kadang ibu-ibu ni orang kata melampau juga kan, sampai dia nak mengatur semua. Hak anak-anak tu untuk mereka pilih. Jadi kita berikan sedikit ruang kepada mereka. Betul. Fatin, dan kalau boleh saya kongsikan satu lagi pengalaman daripada rakan kita di Facebook. Hanim Hassan Al-Atas katanya, Alhamdulillah saya ada 3 boy. Memang didik mereka cara lelaki, biar lasak. Now dah besar, ajak pergi hiking, ajarkan mereka berenang. Start dah boleh lepaskan untuk pergi solat Jumaat sendiri. Masya Allah, semoga kita dapat mendidik anak dengan cara yang ilmiah. Itulah orang kata melentur bulu itu biarlah dari rebungnya. Dari kecil lagi kita dah ajar mereka akhlak yang baik, sasar diri yang baik, kepribadian yang baik, supaya dapat membentuk mereka dan memudahkan juga sebenarnya untuk mereka bila dah meningkat dewasa. Betul. Macam tadi aktiviti hiking ke, kita buat apa-apa aktiviti lasak ni sebenarnya bagus, sebab dalam kita membuat aktiviti bersama tu, anak-anak belajar tau. Tak adalah dia manja sangat, itu tak boleh, ni tak boleh, nyamuk dan sebagainya. Kita ajar mereka untuk kuat, tapi dengan orang kata pengawasan ibu bapa. Betul tu Fatin. Sukalah saya topik hari ni, saya pun suka dekat dengan hati. Tapi mungkin kita pun belajar, kita ibu muda kita belajarlah seorang anak baru. Betul, masalahnya seorang. Mungkin kalau ramai-ramai kita nak kena masuk balik diskusi. Okey, dan terima kasih atas perhatian anda untuk kurang sejam bersama dengan kami ini, dan harapnya segala manfaat yang kita kongsikan kita bolehlah untuk praktikkan dalam kehidupan kita. Kita sayang anak berpada-pada. Betul tu. Dalam kehidupan ni semua pun kena sederhana. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua penonton dan juga kepada semua mereka yang berkongsi pengalaman, tips dan sebagainya. Dan esok, selalunya Selasa, ini Rabu, kita akan kembali dengan topik aneka dan pelbagai rojak. Rojak. Kalau nak tahu apa antara variasi rojaknya, kita nantikan esok waktu yang sama di Wanita Hari Ini. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus